ikut host kita. Dan kali itu tim hasil edisi Mintreat berada di Kota Semarahan untuk berjumpa dengan seorang usahawan di mana beberapa produknya belum dipulah orang. Now, let's spice up our lives and check out kerana hasilnya menghasilkan hasil. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle. Hai Deacon, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk tim hasil berkenalan dengan kita. How you doing? Okay, sihat. Boleh sih ceritakan sedikit tentang perusahaan kita? Okey, terima kasih ya, Ira. So, saya lah Deacon Semambu, berasal dari Kuching, Sarawak. Merupakan pengarah untuk syarikat MDF Global Sdn Bhd atas jenama brand Dimambu Product. Jadi untuk MDF Global Sdn Bhd ditubuhkan actually pada tahun 2014, tapi kita start aktif pada tahun 2019 dengan pengalaman yang ada dengan tim-tim sokongan rakan-rakan. So kita berjaya menghasilkan produk hiliran berasaskan bahan pertanian negeri Sarawak dan juga produk non-food berkolaborasi dengan syarikat kosmetik tempatan di Sarawak untuk menghasilkan pelbagai produk hiliran. Antara produk makanan yang kita hasilkan ialah macam serbuk lada hitam, serbuk terung asam, serbuk bawang putih, serbuk halia, serbuk cili, serbuk lengkuas, serbuk serai sebagainya. Untuk non-food kita menghasilkan produknya. Contohnya ialah hand sanitizer black pepper, massage oil daripada black pepper, minyak angin daripada black pepper, dan juga body wash atau body scrub daripada black pepper. Jadi itu ialah antara produk Dimambu dan juga sikit sebanyak mengenai MDF Global Sdn Bhd. So, kami ada dengar a few products yang kami sendiri yang belum pernah dengar, macam serbuk terung asam, hand sanitizer based on black pepper. Kerana tercetusnya idea kita untuk mulakan bisnes kedai tu. Ya. Jadi mungkin kita nangga di negeri Sarawak merupakan negeri yang sangat luas dan juga kaya dengan pelbagai hasil pertanian. Jadi apabila saya dengan tim-tim saya kita mengembara berjalan ke negeri orang, katanya lah jadi kita banyak melihat pelbagai produk-produk hiliran yang dibuat di negara-negara lain atau negeri lain berasaskan bahan pertanian. Jadi di Sarawak produk hiliran seperti serbuk serai, serbuk lengkuas, serbuk halia, serbuk bawang putih agak kurang. Adapun ianya banyak diimport dari negara luar. Jadi tercetusnya idea ialah kita lihat kepelbagaian daripada hasil pertanian, tapi kurangnya dalam menghasilkan produk hiliran. Jadi untuk produk non-food, contohnya hand sanitizer black pepper tadi, ia merupakan macam satu inovasi. Sebab kita selalu melihat lada hitam tu sebagai sumber makanan, perencah ingredient makanan, tapi khasiat lada hitam tu pelbagai. Ia pun boleh dijadikan antibakterial dalam kontennya dan juga boleh dijadikan untuk hand sanitizer. Itu yang kita pola dengan berkolaborasi dengan syarikat kosmetik tempatan negeri Sarawak. Jadi semenjak tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang kita menghasilkan dalam 27 produk makanan dan juga 7 produk non makanan. Sebagai penambahan tadi, untuk kesemua produk makanan kita certified halal, certified persijilan mesti, dan juga baru-baru last year Disember kita dapat persijilan GMP, Good Manufacturing Practices. Untuk non-food semua produk kita registered dengan National Pharmaceutical Regulatory ada NPRA, ada NOT numbernya, which menunjukkan ia selamat dan juga sesuai digunakan oleh semua orang. Itu yang penting. Kita sekiranya kita mula bisnes tu nak, of course you have all the official things that you just said, but kami ingin imagine nak kedainya kita mula-mula start dulu. Dari start kita macam aku ada idea nak mula tu
apa cabarannya, sacrificesnya, ya kami mau tahu. Ya. Memang dari awal pelibatan dalam perniagaan tu agak mencabar. Macam saya sendiri, background keluarga saya bukanlah dalam bidang perniagaan. Ya. And then saya resign, berhenti kerja. Last my position ialah ketua audit ya untuk certification body CB. Ya, saya resign dan saya fokus kepada perniagaan, berkolaborasi dengan pelbagai agensi kerajaan, memperkenalkan diri. And then of course brand baru cabarannya sangat tinggi lah. Orang masih kenal, orang masih sometimes sanksi juga. Tapi dengan pengalaman, dengan kerjasama di antara semua pasukan, ya, sebab kita mesti dalam satu pasukan. Ya, saya dan rakan-rakan kita menghasilkan produk, memula marketing, introduction, pergi ke expo, aktif dengan government agency, ya, introduce diri pun. So semuanya adalah cabaran, tapi dari masa ke masa kita dapat pengalaman dari sia dan kita boleh mengatasi ya sedikit sebanyak. Mungkin kita kata pasal cabaran tu nak macam kita kena tak mulai interview kita makin emas. Yeah. So that is a reminder of what we are going through or what we did go through for the past 2 years, the pandemic. Yeah. Apa cabaran kita masa pandemik? Kerana kita dealing dengan hasil tempatan. Betul. Of course kita mikir pasal logistics. Nak saya dapat kerja ke apa time-nya, apa cabaran yang paling menduga untuk company kita? Untuk MDF Global Sdn Bhd ya, dari dalam 2 tahun kebelakangan kita pun cabaran agak menarik tau. Sebab kita start aktif 2019 sebelum pandemik COVID-19 betul. Ya, so kita start menghasilkan produk hiliran sebut, tapi kita tahu kita kena berinovasi dan kita kena adapt dengan permintaan semasa. Dari sia kita bekerjasama dengan syarikat kosmetik tempatan menghasilkan hand sanitizer Black Pepper, which pada masa sama kita menghasilkan downstream produk berasaskan bahan pertanian. And then pada masa sama kita menghasilkan satu produk yang pada masa ada demand. So bila ada demand dan kita boleh menghasilkannya dan terus ikut regulatory ya supaya selamat digunakan dan boleh dipasarkan. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle. Yo, Zai, what up? Hustle. Apa beza biji lada yang berkualiti dan seed berkualiti? Okey, biji lada berkualiti kita boleh nanggar yang pun bentuk bulat besar dan yang padat. I see. Yang padat. Macam seed quality yang ringan dan apabila kita nekan yang pecah. Boleh kami sentuh? Boleh ya. Tu ada seed berkualiti tak lah. Jadi kita boleh nanggar lah. Yang seed berkualiti pun yang kita nekan, kita micitnya yang pecah. I see. Yang nak quality pun yang memang padat lah. So after this process, so this year beza tok dengan tok apa? Mesin dengan tok. Okey, dia sebenarnya sama fungsi. Sama fungsi. Cuma kadang-kadang certain part ya, kadang-kadang tok saya dapat mula. Kemang mula di tok cara manual lah. So manual lah. Cara manual lah. Nang teliti yo. Ya. Ya, So, ya. jadi itu selepas tu ialah kami akan tadi kami nerang kita proses penerimaan. Ya. Pembersihan pengasingan. Tu ialah bahagian pemprosesan lah. Di sini tempat tu kita boleh nanggar yang pun mesin grind apa semua ada lah, grinder apa semua. Jadi selepas biji lada yang diproses diproses jadi serbuk apa semua untuk pembungkusan kita yang pun di bahagian bilik depan tu lah. So pemprosesan belah tok lah. Prosesan sebelah tu. Okey. Jadi pembungkusan. Itu ialah proses pembungkusan. Di situlah pembungkusannya. Di situ kami akan isi apa semua pengisian di sebelah sini pengisian di sebelah sini lah. Di situ ialah proses akhir. Kami start mula label, lekat label, mula seal macam tu, seal apa semua lah. Tu kami semua mula cara manual. So tadi di sebelahnya ada lada hitam nak. So di situ lada hitam dan lada putih. Yes, betul. Ada lengkuas, ada belacan, seasoning. Tu semua diolah di situ juga kan? Yes.
Wow. Kami orang di situ bukan setakat proses lada aja, tapi kami orang ada juga proses kena sebuk-sebuk yang lokal Sarawak pun produk lah. Semua hasil bumi Sarawak lah. Yes. Lemongrass tak dapat dipola air lah nak? Boleh, nang boleh. Masak air? Ya, Terus? yes. So, bukan setakat lada aja lah kami orang mula lada, tapi ada juga sebuk-sebuk sampingan lain seperti yang kita nanggai netok lah. Ya, banyak orang yang ada idea tapi si tahu macam dia nak take off saja nak. Betul. So dengan itu kami ingin tahu apakah kita pun advice kepada orang-orang di luar yang sedang menonton untuk mulakan bisnes daknya. Ya. Jadi khusus kepada golongan belia ya ataupun yang ingin jadi usahawan, pertama ialah mesti mempunyai skill macam komunikasi, skill dari segi atau cara teknologi mesti berani mencuba ya, jangan malu, berani bertanya dan juga mesti bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan. Ya, pada masa sama tadi golongan usahawan mesti sentiasa upgrade skill, knowledge ya, dari masa ke masa. Sebab adaptation of skill tadi ialah adaptation of teknologi. Betul. Masa berubah dan Terlalu cepat juga kita tu. betul. Ya. Ya, and then untuk mengembangkan pasaran memang perlu adapt dengan teknologi. Ya. Jadi atas kesempatan ya temu bual hari itu ya Ira, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah ya kepada agensi kerajaan terutama Mintrade ya sebab membantu usahawan kecil seperti kami ya, memberi khidmat nasihat, sokongan ya dan juga sentiasa kata orang tadi memantau perkembangan usahawan which suatu yang bagus supaya usahawan tadi akan terus berkembang dan sekiranya ada isu ataupun masalah boleh ya bertanya kepada agensi kerajaan. Jadi terima kasih banyak kepada Sidak Mintrade ya Sarawak. Thank you. Ya. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro. Hustle.